Kau bawa jalan-jalan. Buat dokumen kau sekarang. Tak ada lesen. Tak ada lesen kau nak lagi macam tu. Kenapa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran ini juga boleh ditonton secara HD di www.tonton.com.my. Menunggang tanpa lesen dan cukai jalan kenderaan yang tamat tempoh. Itu antara kesalahan penunggang motosikal yang dikesan di kawasan merah atau red zone Puchong Perdana. Saksikan laporannya bersama wartawan Ainul Abdul Rauf yang menyertai Ops Khas Motosikal bersama Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Orang suruh berhenti lah. Apa masalah kau ni? Kau bawa jalan-jalan. Buat dokumen kau sekarang. Tak ada lesen. Tak ada lesen kau nak lagi macam tu. Kenapa? Takut kau bahaya kawan lain. Itu antara gelagat segelintir penunggang motosikal yang cuba meloloskan diri daripada ditahan pihak berkuasa ekoran tidak memiliki lesen memandu. Merujuk statistik sehingga Mei tahun ini, hampir 2,700 kes kemalangan maut direkodkan dan 70% daripadanya melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal. Rentetan itu, Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia melancarkan operasi khas sekitar Puchong Perdana bagi memantau sikap tidak cakna segelintir penunggang motosikal dalam mematuhi peraturan yang ditetapkan. Fokus kita ataupun objektif kita dalam operasi ini, kita ingin memupuk budaya keselamatan jalan raya di kalangan penunggang dan pembonceng motosikal sebab trend kematian yang melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal ini semakin hari semakin meningkat dan membimbangkan. Untuk strategi yang pertama, kita ada 23 checkpoint yang mana kita menumpukan kepada pelanggaran kesalahan di lampu isyarat, langgar lampu merah dan juga pemakaian helmet lah. Operasi pada jam 2 petang itu bermula dengan pemeriksaan Snapchat di 23 laluan hotspot motosikal sekitar Puchong Perdana. Kenapa tukar? Just tengok member semua pakai macam tu kan. Oh, member semua pakai. Ada efek apa-apa kalau tambah ni tukar ni? Efek tu tak pasti lah sebab just tukar je kan, tengok kawan tukar. Motor ni nama tak ada siapa kacau ni? apa-apa. Motor ni nama siapa? Nama adik. Berapa kos untuk ubah suai ni? Dalam 800 juga lah. 800 tu banyak ke sedikit? Nak dapat 800 tu susah kan? So kita buangkan duit macam tu je. Soal buang duit tu nombor satu. Nombor dua tu memang risiko keselamatan kepada adik. So saya akan sita kenderaan ni. Sekatan jalan raya di 4 laluan lampu isyarat persiaran Puchong Perdana turut dilakukan bagi mengepung dan menjalankan pemeriksaan statik ke atas penunggang motosikal. Namun, terdapat sesetengah individu yang melarikan diri dan sanggup membahayakan nyawa dengan melawan arus sejurus melihat pihak berkuasa melakukan sekatan. Orang suruh berhenti lah. Apa masalah kau ni? Kau bawa jalan-jalan. Buat dokumen kau sekarang. Tak ada lesen. Tak ada lesen kau nak lagi macam tu. Kenapa? Takut kau bahaya kawan lain. Nombor saya lah. Buat kau dokumen kau.
Kau ni runway macam tu. Pusing jalan-jalan. Kalau langgar kita ulang macam mana? Kau takut jangan kau lari. Kenapa? Fikir makan orang ke? Lelaki berusia 21 tahun ini turut dikenakan saman kerana gagal memperbaharui cukai jalan kenderaan selain nombor plet serta egzos motosikalnya telah diubah suai dan melanggar spesifikasi yang ditetapkan. Yang pertama sekali, awak tiada lesen memandu. Ni motor siapa? Itu atas nama ayah lagi. Motor atas nama ayah. Saman JPJ ni pemandu kena, pemilik kena. Okey, yang kedua, nombor pendaftaran kenderaan awak. Nombor pendaftaran motor itu kategori extreme fancy. Ada warna font dia kecil, lepas tu warna gold. Okey. Yang ketiga, LKM tamat tempoh 21 April 2023. Itu mandatory tu. Pelbagai rayuan dan alasan diberikan segelintir penunggang motosikal apabila pihak berkuasa ingin menyita motosikal mereka. Antara kesalahan yang dikesan dalam operasi ini adalah tidak memiliki lesen serta cukai jalan kenderaan yang telah tamat tempoh. Tak boleh. Ini sudah masalah. Minggu depan lah you angkat motor. Kita mau simpan. Ya sama. Masalah you tak ada rontek, tak ada lesen apa semua. Lesen ada? Lesen tak ada, kita kasih sama lah. Lepas tu motor kasih angkat. Tak boleh. Minggu depan you kasih ke pejabat JPJ, you kasih keluar. Itu saja. Tak boleh. Jangan kacau kita ramai kerja. Dah tepi lah. Tepi nanti kereta datang lambat. Susah. Selain itu, operasi yang disertai 110 anggota JPJ ini turut memantau penunggang motosikal yang melanggar peraturan Kaedah 4, Kaedah Motosikal 1973 iaitu tidak memakai topi keledar. Saya tamatkan tak ada pakai topi keledar dengan tiada lesen mandu, okey? Kak duduk mana ni, Kak? Memang hari-hari tak pakai helmet ke kat sini? Pakai. Akak duduk mana, Kak? Duduk mana? Ni, Perdana. Perdana ni. Memang kalau hari-hari Pakai, hari ni tak pakai. Kenapa tak pakai? Lupa nak pakai, cepat. Menurut Pengarah Bahagian Penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Datuk Lokman Jamaan, hampir 16% kadar kematian direkodkan bagi tempoh suku ketiga dan keempat tahun ini berpunca daripada nahas jalan raya. Pelaksanaan operasi khas ini bertujuan untuk mengurangkan kadar kematian yang mana kita dapati bahawa sebanyak lebih kurang 70% kematian yang berlaku dan dilaporkan sehingga Mei tahun ini adalah melibatkan kenderaan-kenderaan motosikal. Sitaan akan dibuat terhadap kenderaan yang mengubah suai kenderaan, tidak mengikut spesifikasi asal, mengubah suai bunyi, dan ada kalanya mereka ni tidak ada brek belakang, bagi tujuan supaya kenderaan ini ketika perlombaan haram dijalankan akan lebih kata orang ringan dan lebih laju pada yang lain. Ini antara perkara-perkara yang kita lihat dan kita panggil ekstrim lah, modification ekstrim. Dalam operasi yang berlangsung selama 5 jam itu, sebanyak 1,302 motosikal telah diperiksa dan kesalahan tiada lesen kenderaan LKM mencatatkan rekod tertinggi iaitu sebanyak 136 kesalahan. Tindakan-tindakan pengawasan ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan yang ada sekarang supaya semua rakyat ataupun pengguna-pengguna jalan raya, pemilik-pemilik kenderaan merasa selamat ketika berada di jalan raya. Sentiasa kita mengambil berat bukan saja kepada pemandu itu sendiri, tetapi kita melihat juga keselesaan kepada pihak ketiga. Saya nak tegaskan di sini bahawa tujuan operasi ini bukanlah semata-mata untuk memberi kesusahan, tetapi sebenarnya bertujuan untuk mendidik. Harapan kami agar pematuhan jalan raya ini dapat ditingkatkan pada masa akan datang, seterusnya mengurangkan kemalangan dan kemalangan maut. Hasil operasi yang dijalankan, 205 buah motosikal telah disita, manakala 642 notis saman dikeluarkan pihak JPJ kepada semua penunggang motosikal yang ditahan atas pelbagai kesalahan trafik di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Laporan Ainul Abdul Rauf 999.
Oi. Naik. Oi. Dua. Naik lah. Kawasan pendaratan ikan nelayan dipantau. 3 lokasi termasuk Alor Star, Kubang Pasu dan Padang Terap menjadi sasaran polis dalam ops tapis khas yang dijalankan baru-baru ini. Saksikan perinciannya bersama wartawan Syukri Ibrahim. Rajin bekerja, namun tabiat suka mengambil barang terlarang dan membuatkan persekitaran kawasan yang membekalkan sumber laut negeri Kedah ini bertukar menjadi Port Madgian. Kru 999 menyertai operasi tapis yang dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah dan Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star baru-baru ini dalam usaha membersihkan kawasan itu daripada sebarang kegiatan jenayah penjualan dan penagihan dadah. Operasi selama 2 hari itu diatur dengan teliti supaya tidak berlaku kebocoran maklumat. Dengan kekuatan 180 pegawai dan anggota serta dibantu pasukan gerakan AM PJA Battalion 2, operasi itu dilancarkan serentak. So kita akan cordon sepanjang 200 meter. Ingat, kawasan itu dia ada blue car sikit. Kawasan belah kanan tu dia ada blue car sikit, hutan-hutan. Dia tempat sampah buang, pukat-pukat, tong situ. Pelantak siput. Bahaya sikit situ. So hati-hati. Risikan dilakukan terlebih dahulu dengan memastikan lokasi sasaran dipenuhi Madgian. Lensa 999 turut berjaya merakam tindakan seorang lelaki yang sanggup terjun dan berenang menyeberangi sungai bagi meloloskan diri daripada ditahan. Hei, nak kau lari ke? Nak kau sini ke? Hei, hei. Naik. Wajah oi. Dua. Hang naik lah. Anak. Operasi kemudian diteruskan ke jeti pendaratan Siput di mana lokasi ini difahamkan menjadi sarang aktiviti penjualan dadah. Pergerakan 2 lelaki yang mencurigakan menunggang motosikal akhirnya membawa kepada tangkapan lelaki yang dipercayai penagih dan tokan dadah. Suspek cuba melarikan diri ke dalam kawasan semak berdekatan namun gagal apabila anggota yang telah bersedia berjaya mengejar dan menahannya. Ketika tangkapan, suspek cuba meronta dan menjerit untuk melepaskan diri. Tangan kanan suspek dilihat menyeluk ke dalam poket seluar seolah-olah cuba menyorok sesuatu. Lelaki itu cuba menyembunyikan dadah di dalam bahagian bumper hadapan sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang diparkir bersebelahan suspek. Ada torchlight. Ada. Pegang je benda tu. Hang pegang apa? Saya pegang macam ni je, cik. Saya pegang macam ni je, cik. Sumpah saya pegang. Kat sana tu saya buang lah, cik. Sumpah saya pegang macam ni je, cik. Hasil pemeriksaan, pihak polis berjaya menemukan dadah jenis heroin seberat 14.34 gram. Hasil siasatan, suspek berusia 23 tahun ini mendakwa bekalan dadah itu untuk kegunaannya serta dijual kepada penagih lain. Dalam operasi ini juga, seorang penagih berusia 67 tahun turut ditahan.
Suspek yang mula terjebak dalam pengambilan dadah seawal usia 16 tahun turut mengaku telah ditahan atas kesalahan dadah lebih 6 kali sebelum ini. Berapa lama Isak? Lama ni. Berapa lama dah? 40 tahun lebih. Daripada umur apa Isak? 16 tahun. 16 tahun. Sekarang umur? 67. 16. Jadi 1 tahun dah Isak dah. Tak berhenti langsung? Berhenti kena tangkap berhenti. Kena tangkap berhenti lah. Berapa kali kena tangkap dah? 6 kali ya. 6 kali dah. Masuk penjara dah. Ya. Keluar Isak balik? Tak. Tak boleh nak berhenti langsung? Operasi yang turut dibantu pasukan Polis Merin Wilayah 1 Kuala Kedah berjaya menahan penagih yang cuba melarikan diri menggunakan laluan sungai. Berhenti. Pemeriksaan polis. Berhenti. Pemeriksaan polis. Berhenti. Kesemua penagih dan tokan dadah ini kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star untuk ujian saringan air kencing dan peperiksaan lanjut. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Ahmad Syukri Mat Akhir, kawasan itu dikesan menjadi port penagihan dadah selain penghantaran bekalan oleh pengedar dadah. Dalam operasi ini, kita telah membuat pemeriksaan seramai 91 orang dan melibatkan jumlah tangkapan seramai 76 orang. Di pecahan tangkapan kejayaan ini, kita telah berjaya menangkap 2 orang yang melibatkan Seksyen 39A kurungan 2 atau dadah berbahaya 1952. Seksyen 39A bracket 1 seramai 3 orang. Bagi Seksyen kesalahan 12 kurungan 2 11 orang dan juga bagi Seksyen 15 kurungan 1 kurungan A seramai 60 orang. Di pecahan tangkapan itu seramai lelaki seramai 74 orang dan juga 2 wanita. Menurut Ahmad Syukri, kesemua yang ditahan berusia antara 20-an hingga 67 tahun. Turut dirampas dadah sebanyak 28.89 gram heroin, 46.06 gram syabu dan 0.64 gram ketamin yang mana keseluruhan bernilai RM12,023. Ni rumah ada belah kiri ni, lagi berhenti belah kiri ni. Okey. Ni rumah ni. Okey. Berhenti. Belakang. Lagi. Operasi sama turut dilakukan di 2 daerah lain iaitu Kubang Pasu dan Padang Terap. Di 2 lokasi ini, port dadah di ladang kelapa sawit dan kebun getah digempur. Menerusi operasi ini, seorang lelaki dipercayai tokan dadah ditahan apabila anggota polis bertindak menyerbu kediamannya di Padang Terap. Ini balang semua ada ni. Siapa punya ni balang ni? Ha? Ya, balang aja. Ya, kami cap lah. Cap lah. Ini? Ada. Ni. Ada. Mana dia? Ni. Okey, tengok heroin. Siapa punya? Siapa punya? Tadi kata tak ada. Cakaplah betul, gentle. Masalah penagihan dadah ini turut mendapat perhatian Ketua Polis Kedah yang telah mengarahkan semua sarang dadah ini dibersihkan. Keseluruhan 2 hari operasi itu seramai 197 penagih dadah berusia 18 hingga 60 tahun berjaya diberkas. Pelbagai jenis dadah termasuk heroin seberat 112.96 gram bernilai RM5,648, syabu seberat 52.49 gram bernilai RM5,259 dan daun ketum berjaya dirampas. Semua penagih terlibat disiasat mengikut Seksyen 39B
Seksyen 39A-1, Seksyen 12-2 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Sehingga Ogos lalu, lebih 6,000 individu ditahan atas kesalahan dadah di seluruh negeri Kedah. Ini merupakan tindakan berterusan yang mana kita akan ambil tindakan yang mana di bawah seksyen sama ada 39B ataupun di bawah seksyen-seksyen lain dimiliki, kita akan bawa ke mahkamah dan juga kepada yang memasukkan dadah terutama di bawah seksyen 15(1) ni. Jadi bila kita pergi kepada kaedah ni tuan-tuan, that's why kita akan dapat kena pasti di negeri Kedah ni ada 3 kategori penagih, yang mana penagih tegar ni yang telah banyak membuat kesalahan di bawah seksyen 15(1), kita akan pergi untuk bawa dia orang, kita akan di bawah seksyen 39C. Jam buaya dia bilang, atur setiada. Saya bilang, kau balik ambil kunci, kita cari dia. Dibaham buaya ketika memancing bersama rakan di atas jeti. Setelah 20 hari, mangsa masih belum ditemui. Saksikan laporannya bersama wartawan Muhammad Yazir Mahmud di lokasi kejadian. Harapanku semoga dia akan timbul supaya saya dapat jumpa dia. Begitulah harapan ibu kepada mangsa serangan buaya di Kampung Rampayan Laut, Kota Belud, Sabah. Pada malam 22 September lalu, mangsa Yusri Dulpi, 20 tahun, dilaporkan dibaham buaya di jeti Mantanani Paradise ketika sedang memancing bersama rakannya. Sewaktu kejadian pada jam 10.30 malam, mangsa dilaporkan sempat memberitahu rakannya kemunculan reptilia itu sebelum dia dibaham. Menurut abang mangsa, saya punya adik itu saya nampak itu selipar saja dibawa. Lepas tu saya tanya yang saya punya sepupu tu, saya bilang di mana dia? Dia bilang ada, pernah panggil lagi dia bilang jam buaya, dia bilang terus tiada. Saya bilang kau balik ambil kunci, kita cari dia. Lepas tu jam 10 minit kami cari, tiada. Saya bilang kau turun, kita pergi balai polis, dia bilang. Kau ikut buat laporan ya. Ekoran laporan yang dibuat keluarga mangsa, satu operasi mencari dan menyelamat digerakkan bagi mengesan mangsa di sekitar Sungai Rampayan. Operasi SAR itu melibatkan pelbagai agensi diketuai Ketua Polis Daerah Kota Belud. Kru 999 berada di jeti Mantanani Paradise yang mana mangsa memancing di jeti ini telah dibaham seekor buaya dan ditarik ke sungai. Operasi pencarian dipecahkan kepada 6 pasukan dengan menggunakan aset milik agensi-agensi yang terlibat termasuk penggunaan drone. Ini ada pergerakan search and rescue yang mana kita bergerak di sepanjang Sungai Rampayan. Kalau kita lihat operasi kita pada hari ini ataupun semalam 20 km, seluas 20 km dan pada hari ini kita lanjutkan kepada tambahan kepada 10 km lagi melibatkan 30 km sepanjang pencarian di Sungai Rampayan dan juga di laut terbuka lah. Yusri Dulpi bukanlah mangsa pertama serangan buaya pada tahun ini. Dilaporkan terdapat 10 kes serangan buaya ke atas manusia sejak awal tahun hingga September. Serangan itu telah mengakibatkan 1 kes kematian dilaporkan di Ladang Libur 2, Kinabatangan. Persoalannya, mengapakah reptilia tersebut kerap menyerang manusia sejak kebelakangan ini? Kru 999 berkunjung ke Ibu Pejabat Jabatan Hidupan Liar Sabah bagi mendapatkan penjelasan daripada pengarahnya.
kita memang menyadari bahwa sejak belakangan inilah berlaku serangan oleh buaya di beberapa buah sungai di Sabah, dan setiap kali berlakunya serangan ini kita pun mengambil tindakan yang berpatokan lah, di mana kalau kita dapat tangkap dengan menggunakan perangkap, kita akan memasang perangkap, dan kalau terpaksa kaki tangan jabatan ini akan menggunakan senjata api lah untuk menembak, dan itulah beberapa ekor telah berjaya ditangkap dan dengan menggunakan perangkap, dan beberapa ekor lagi telah ditembak mati lah, dan salah seekor daripada buaya yang kita tembak itu memang benar mengandungi mayat mangsa yang dibaham oleh buaya tersebut. Beliau menambah, kajian yang dijalankan oleh pihaknya sejak 2 tahun lalu mendapati populasi buaya tidak meningkat, malah stabil sejak 20 tahun. Namun, apakah punca reptilia itu kerap menyerang manusia seawal tahun ini? Sebenarnya kita pun tidak paham sepenuhnya mengapa buaya ini menyerang manusia. Kemungkinan pertama ialah makanannya kurang disebabkan oleh pembangunan, kawasan-kawasan tepi sungai pun dibersihkan, jadi kemungkinan tidak ada haiwan yang menjadi mangsa buaya ini. Jadi dia terpaksa makan juga dan membaham apa yang di dalam kawasan habitat mereka lah, termasuk manusia. Kedua, mungkin salah identiti. Kita tidak tahu sama ada buaya ini dia anggap mungkin binatang tetapi sebenarnya manusia. Jadi itu yang berlaku lah sehingga berlaku serangan. Dan kita tahu juga lah ada di antara mangsa ini yang ditemui dan ada juga yang tidak ditemui. Kejadian serangan buaya di Jeti Mantanani Paradise, Kampung Rampayan Laut Kota Belud adalah contoh kes mangsa dibaham buaya yang masih belum ditemui. Operasi pencarian membabitkan Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Pertahanan Awam, Jabatan Hidupan Liar Sabah, Pasukan Gerakan Udara, Polis Marin serta penduduk kampung telah dilancarkan selama 8 hari. Namun, mangsa masih gagal ditemui. Pada 29 September jam 5 petang, operasi mencari mangsa ditamatkan. Anak saya itu nombor 7. Umurnya baru 20 tahun. Jadi dialah tulang belakang kami. Dialah jaga bagi kami, nafkah untuk jaga kami, aku dengan bapaknya serta neneknya, sebab dia masih bujang. Mungkin itu sudah ketentuan ilahi. Memang aku pasrah, tapi aku mohon supaya dia akan timbul balik. Itu permintaanku sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Operasi mencari akan dibuka semula sekiranya mendapat petunjuk atau maklumat baru. Laporan Muhammad Yazir Mahmun, 999. Gara-gara memarkir kenderaan di kawasan larangan, perjalanan sebuah bas awam dilihat tersekat di selekor jalan selepas cuba melalui laluan tanpa merosakkan atau memberi kesan kepada kenderaan lain.
Video tersebut tular di media sosial mencecah lebih 300,000 jumlah tontonan serta mengundang pelbagai reaksi netizen. Dalam situasi macam ni, sekiranya penggunaan jalan raya perlu mengetahuilah jarak macam undang-undang jalan raya, kena tahu laluan bas sempit. Macam saya seorang pemandu, bila saya buat satu site melalui jalan tu ada kereta parking yang tak perlu kenderaan awam lah, maksud saya kan. Melarang lalu lintas bas. Memang susahlah nak lalu lintas. Boleh menyebabkan kemalangan. Masa saya nak kejar masa tu tak dapat. So kita ambil ikhtiar, kita tak lalu lah untuk mengelakkan pergelutan macam pergaduhan. Lepas tu efek dengan penggunaan jalan raya lain lah. Tak boleh lalu sebab bas dah melintang. Saya pun driver. Saya driver selama 13 tahun. Jadi, yelah, kita kalau boleh jangan susahkan orang. Parking tu bakal. Kita dah tahu dah. Memang salah. Memang salah kalau parking kat situ. Jangan parking lah. Sebab yelah, kita besar macam bas, lori. Semua dia orang nak parking. Kalau kita nak buat jalan sendiri pun, biar kita buat jalan sendiri. Jangan susahkan orang lain. Kalau boleh, fikirlah. Jangan simply main parking je. Yelah, kalau saman tak apa. Yelah, kalau dia ada duit tak apa. Ni kalau dia dah claim, kan susah kan? Kalau nak parking kejap pun tengoklah memang clear tak jalan tu. Jangan sampai parking teguh, jangan menyusahkan orang lain lah. Sehingga September 2023, kesalahan meletakkan kenderaan sesuka hati sehingga menghalang lalu lintas menjadi penyumbang tertinggi. Jumlah pengeluaran saman lebih 200,000 menerusi operasi hormat undang-undang HUU. Pihak Trafik Kuala Lumpur, kita sepanjang masa kita memang menekankan untuk membuat penguasaan dan terutamanya kepada yang kenderaan-kenderaan yang membentuk halangan lalu lintas ni. Kes-kes yang viral ni kita sedang panggil dan kita akan menjalankan siasatan dan kita akan mengeluarkan saman jika terdapat kesalahan kepada kenderaan yang membuat halangan tersebut. Nasihat saya kepada orang awam supaya parking kenderaan di tempat yang disediakan, di parking-parking bangunan ataupun di luar yang disediakan, dan bayarlah sikit kalau tempat tu berbayar. Dan jika tidak ada parking di suatu kawasan tersebut, rancanglah perjalanan kita supaya kita tidak menyebabkan orang lain yang nak lalu tu susah. Mana-mana individu yang terlibat dalam kesalahan meletakkan kenderaan di tempat larangan akan disiasat di bawah Seksyen 48/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang pemandu rentung apabila kereta yang dipandunya terbakar akibat merempuh Plaza Tol di lebuhraya pesisiran Pantai Barat pada malam 14 Oktober yang lalu. Perincian nahas tersebut dalam tragedi 999 malam ini. Sebuah kenderaan jenis Toyota terbakar setelah melanggar tembok batu Plaza Tol Lekir di lebuhraya pesisiran Pantai Barat WCE pada malam 14 Oktober lalu. Kenderaan tersebut dipercayai menghala dari arah Cangkat Cermin ke Teluk Intan. Menurut Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Muhammad Nordin Abdullah, kejadian maut itu dikatakan berpunca daripada kereta yang dipandu mangsa hilang kawalan sebelum merempuh Plaza Tol tersebut. Rentetan itu, jam 11.25 malam, Balai Bomba dan Penyelamat BBP Setiawan menerima panggilan berkenaan kejadian dan bergegas ke lokasi untuk operasi menyelamat. Sebaik tiba di lokasi kejadian, 80% badan mangsa didapati telah terbakar dan kereta yang dipandunya musnah akibat dijilat api.
Mangsa maut di tempat kejadian gara-gara terperangkap di dalam kereta dan kebakaran turut mengakibatkan identiti mangsa sukar dikenal pasti. Operasi pemadaman api dan juga usaha mengeluarkan mangsa tamat pada jam 12.15 tengah malam. Mayat diserahkan kepada unit forensik Hospital Seri Manjung untuk proses pengecaman dan bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tiga suspek ditahan dalam kes pembunuhan seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun dipercayai didera. Laporan itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Terdahulu, media melaporkan suami isteri dan anak lelakinya berusia 26 tahun ditahan berhubung kes kematian seorang kanak-kanak berusia 2 tahun di Taman Serai Permai, Bagan Serai, Perak. Mangsa, Ayash Aulian Muhammad Faizul dilaporkan mempunyai kesan lebam di seluruh badan dan kesan luka melecur. Hasil bedah siasat di Hospital Raja Pemaisuri Bainun Ipoh, kematian berpunca daripada pendarahan teruk di kepala akibat kesan hentakan objek tumpul, lebam dan melecur di badan beserta kecederaan di dubur mangsa. Kesemua tiga suspek disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Seorang pengasuh taska ditahan bagi membantu siasatan kematian seorang bayi 2 bulan di sebuah taska di Kota Damansara, Selangor. Wanita warga asing berusia 40 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya selepas diminta hadir untuk memberi keterangan. Dalam kejadian itu, bapa mangsa, Faizul Ali Adam, mendapat panggilan dari pihak taska yang mengatakan anaknya, Kasih Aulia Faizul, tidak sedarkan diri dengan muka kebiruan serta pucat. Mangsa dikejarkan ke hospital namun telah meninggal dunia ketika dalam perjalanan. Seorang pembantu operasi sebuah kolej vokasional mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas 7 tuduhan melakukan amang seksual fizikal dengan menyentuh kemaluan 5 remaja lelaki. Lelaki berusia 44 tahun itu didakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dan boleh dihukum di bawah akta yang sama membawa kepada hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Hakim Datin M. Kunasundari membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM20,000 bagi semua pertuduhan dan memenuhi syarat iaitu menyerahkan pasport dan melaporkan diri di Balai Polis berdekatan pada setiap bulan. Mahkamah menetapkan 21 Disember depan untuk sebutan semula kes. Seorang lelaki ditahan kerana mengedar dadah selepas pihak polis berjaya merampas 6 kg dadah jenis ekstasi bernilai hampir RM450,000. Siasatan awal mendapati suspek membungkus semula dadah ke dalam pek minuman dan menjualnya ke pusat hiburan di sekitar Keluang dan Batu Pahat, Johor. Rampasan dibuat selepas polis menyerbu sebuah rumah di Taman Senho, Keluang. Turut disita sebuah kereta milik suspek bernilai RM35,000 dan wang tunai RM2,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. 3 sahabat berdepan hukuman mati apabila didapati mengedar dadah jenis metamfetamin seberat 4.7 kg di Taman Setia Tropika, Johor Bahru, Johor. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Chin Maisian 40 tahun, Chan Yi Hap 33 tahun dan Shahinur 41 tahun selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Hidayatul Syuhada Samsudin. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum mati atau penjara seumur hidup dan tidak kurang 12 sebatan. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan kes akan disebut semula pada 16 November 2023. Elak diri anda daripada menjadi mangsa scam. Pastikan semak setiap nombor akaun bank dan nombor telefon yang menghubungi anda sebelum melakukan sebarang transaksi kewangan.
Bila saya telefon saya tu, masa tu saya tengah ni lah kan, kerja. Dia kata Kak Ngah dicolek kan, dan dia pun nak duit. Saya sempat screenshot bagi nombor telefon dia, dan kebetulan dia tengah cakap dengan suami saya, dia bagi nombor akaun yang kena transfer semua. Jadi polis tu sempat tengok, ni sebenarnya puan scammer. Berdasarkan kes di Sungai Petani Kedah yang dilaporkan dalam siaran 999 pada 26 September lalu, satu simulasi semak mule dilakukan untuk memastikan keberkesanan aplikasi tersebut sebagai langkah mengelak skamer. Sebagai panduan penonton, wartawan 999 melayari portal Commercial Crime Investigation Department atau CCID di pautan semak mule dengan memasukkan nombor akaun serta nombor telefon yang digunakan suspek. Selepas membuat semakan di semak mule, ianya jelas memaparkan bahawa nombor akaun berkenaan mempunyai 2 laporan serta 10 carian telah dibuat oleh orang awam disyaki membabitkan kes penipuan dalam talian. Nombor telefon yang digunakan suspek turut mempunyai 1 laporan dan sebanyak 7 carian telah dibuat. Semakan ini jelas membuktikan nombor akaun serta nombor telefon yang digunakan suspek disyaki terlibat dalam sindiket skamer. Panduan menggunakan semak mule ini boleh dipraktikkan oleh masyarakat apabila mendapat panggilan mencurigakan. Ia membantu daripada terpedaya dengan jerat skamer. Jangan layan atau don't respond. Berwaspada setiap panggilan dan pautan yang mencurigakan. Terima kasih bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.